7. Golongan paling berisiko diserang GERD, gastroesophageal reflux disease, atau pedih hulu hati, ataupun orang sebut heartburn, atau acid reflux, atau indigestion. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel saya, Halim Mahmud Channel. Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga yang menonton video saya sihat walafiat, dilimpahkan rezeki, diberikan kesembuhan segala penyakit yang ada, dan dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Saya ingin berkongsi lagi sebab pada video-video saya yang terdahulu, yang sebelumnya, banyak soalan yang berbangkit, komen-komen, feedback mengenai topik yang sama, simptom yang sama mengenai GERD, iaitu gastroesophageal reflux disease. Jadi kebanyakannya ada yang telah saya jawab, tapi saya akan mungkin dalam video yang ini akan terjawab lagi. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada semua orang, berguna dan panduan yang terbaik. Jadi share kepada kawan-kawan ya. Sebelum saya lanjutkan video ini, mohon subscribe dan tekan lonceng agar anda tidak terlepas pada video-video saya yang akan datang, insya-Allah. Dan juga jangan lupa komen dan share. Okey, yang pertama, penggemar makanan pedas dan berminyak. Golongan yang berisiko tinggi akan mengidap atau diserang GERD ialah mereka yang mengamalkan makanan yang pedas, yang berminyak dan yang berlemak. Terlalu kerap atau setiap hari kita makan makanan pedas dan berminyak akan menyebabkan keasidan perut dan acid reflux akan terjadi. Jadi kita hindari dulu ataupun kita kurangkan daripada makan benda-benda ini. Semoga kita tidak diserang GERD. Okey. Yang kedua ialah penggemar teh dan kopi. Teh tarik, kopi tarik, atau tak tarik, atau apa-apa kopi dan teh yang sejenis dengannya memang sedap gila. Apatah lagi kalau kita minum bubur ais, sedap. Ada yang minta teh ataupun kopi ni kau-kau, memang sedap. Tahu tak, minuman ni mengandungi kafein yang tinggi. Kalau kita kena GERD, diserang GERD, badan kita akan rasa melayang-layang tau. Pening semacam je, macam mabuk laut. Bukan nak melarang daripada meminum minuman ini, tapi janganlah kerap sangat atau kurangkan sedaya upaya. Jangan jadikan amalan setiap pagi kita kena ambil teh tarik, kopi tarik. Lepas tu pukul 10 pula break time, ambil lagi teh tarik, kopi tarik. Lepas tu masa lunch, kita ambil pula. Tapi yang ni sejuk, teh tarik sejuk, kopi tarik sejuk, atau ais, memang sedap. Begitu dia, sebelah petang kita ambil lagi teh. Lepas tu malam pula, sebelum lepas makan malam, kita ambil pula benda teh dah ni. Jadi yang ini akan mengundang GERD sebenarnya. So kalau boleh kita kurangkanlah minum, kurangkanlah benda-benda ni. Jangan kita amalkan setiap hari kita nak minum teh dengan kopi ni. Kurang-kurangnya kita minum air, kita minum benda-benda selain daripada teh dan kopi ni yang mengandung kafein yang tinggi. Kita takut nanti GERD menyerang. Memang susah, memang menderita kalau kita kena. Okey. So yang ketiga pula ialah, yang ni biasalah, selalunya ni orang perempuan ni penggemar jeruk buah-buahan yang masam. Jeruk buah-buahan
memang sedap. Apa tadi kalau kita makan jeruk ni dengan rasa pedasnya memang sedap. Dengan coleknya. Jadi yang ni bukan tak boleh makan. Boleh makan tapi jangan jadi hobi. Ada orang menjadikannya hobi. Dia kata tak ada apa pun, tapi itulah kita hindari benda ni. Kalau dia akan menyerang pada jangka masa yang panjang tu. Jadi kalau GERD menyerang memang susah. So ini salah satu faktor penyebab dia. Okey. So yang keempat pula ialah ini terutama kepada non-Muslim jelah, iaitu minuman keras. Minuman beralkohol ni akan menyebabkan lebih banyak memudaratkan terhadap esophagus dan perut. Alkohol boleh menyebabkan iritasi atau kikisan pada dinding lapisan esophagus dan juga mengganggu fungsi otot di dalam tekak kita ini dan akan terganggu. Penggemar minuman keras pastinya tidak terlepas dari menjadi golongan berisiko tinggi terhadap GERD. Memang tidak akan terlepas. Atau penyakit pedihulu hati ini. Kerana perut juga akan mengalami keasidan yang tinggi. Jadi pada yang penggemar minuman keras ni, ialah kita kurangkan dulu. Ya, bukan. Yang ini kepada non-Muslim, ya. Okey, yang kelima pula ialah masalah berat badan kita berlebihan, obesity. Berat badan yang berlebihan dan cara pemakanan yang tidak teratur, kita main lanyak je, boleh menjadikan kita golongan berisiko tinggi diserang GERD. Obesiti dengan GERD adalah berkait rapat. Orang obesiti ini mempunyai lemak perut yang menolak kelebihan asid makanan daripada perut ke bahagian esophagus kita. So bila rasa kita dah diri kita macam nak obes, berat dah macam nak naik, pipi dah mula kembung, tembam, perut dah mula berisi lemak, kita nak memungkup rasa semput, buatlah rutin exercise ataupun kurangkan makan makanan yang seperti yang di atas tadi, yang berlemak apa semua tu, kurangkan. Kita amalkan bereksersis, kita amalkan. Jadi kita elakkanlah daripada mengambil makanan yang berlemak tadi dan yang bersantan. Bukan apa, kita kurangkan kalau boleh. Kita kurangkan, tapi lebih banyakkan exercise. Kita jadi lemak kita akan burn, kita akan membakar lemak kita. Okey, itu yang kelima. So yang keenam, minta maaf, yang keenam ni adalah kepada perokok sebenarnya. Saya pun perokok juga dulu, tapi saya dah berhenti lama dah. Perokok adalah golongan paling berisiko. Nikotin daripada asap dikatakan menyebabkan otot kita di esophagus ni terganggu dan tidak berfungsi dengan baik. Kita tak sedar, tapi dia ambil masa jangka panjang. Merokok juga menyebabkan iritasi atau akisan terhadap esophagus kita. Dia akan akis, sekaligus meningkatkan gejala pedih hulu hati. Rokok juga menyebabkan kekeringan air liur yang berfungsi untuk mengurangkan keasidan dalam perut kita. Jadi merokok bukan saja menyebabkan otot di esophagus kita terganggu dan air liur kita kering, ianya juga akan merosakkan paru-paru kita di segi kesihatan. So jangan merokok atau berhentilah merokok adalah lebih baik sebenarnya. Slow, take it easy, slow nak berhenti tu. Jangan bagi tahu orang, saya nak berhenti merokok lah. Tak payah nak maklum orang, kawan-kawan, tak payah. Tiba-tiba orang katanya, engkau dah tak merokok ke? Macam tu. Biar orang komen macam tu, kita relax je.
Macam tu caranya. Kalau kita nak bagi tahu orang, memang tak jadi. Itu yang saya, pengalaman saya. Dah banyak kali nak berhenti, tak berhenti. Bagi kabar ke orang, saya nak berhenti. Memang tak jadi. So, jangan bagi tahu orang. Diam-diam. Tiba-tiba orang tanya, engkau dah lama tak isap rokok. Macam tu. Okay? So, jangan merokok. Itu yang ke-6. So, yang ke-7 pula, yang terakhir. Ini mengikut pengalaman dan pengalaman saya lah. Kan? Semua yang saya ceritakan ni adalah mengikut pengalaman dan apa yang saya tahu daripada orang lain. Jadi, yang ke-7 ni, kita membiarkan perut kita kosong atau makanan kita tidak teratur, ataupun kita tak kisah. Itu yang ke-7. Ada setengah orang dia, tidak ambil peduli, tidak ambil kisah tentang waktu makan. Dia skip waktu makan. Ataupun dia kata dengan bangganya, saya dah biasa tak makan pagi, saya dah biasa tak makan tengah hari, saya dah biasa tak makan malam. Tapi sekarang kita kena makan. Normallah kalau sakit perut, dia kata, sakit perut ni biasa je. Tapi itulah punca-punca, tanda-tanda dia kita nak kena GERD sebenarnya. Pedih sikit, dia kata. Tapi kita, kalau kita isikan perut kita dengan benda-benda benda-benda yang sepatutnya, yang boleh menampung, boleh menghalas perut kita. Jangan kita ambil makanan yang tak sepatutnya diambil sebelum makan yang sebenarnya, seperti breakfast, lunch atau dinner. Kita makan benda-benda yang entah apa, kan? Seperti jajan, seperti kita minum kopi, teh, yang seperti yang di atas, merokok dan air bergas. Jadi kita elakkan benda itu. Jadi kita amalkan rutin makan kita yang sebenarnya. Follow the step. Kalau kita breakfast, kita breakfast. Walaupun ringan, janji kita makan. Makan tengah hari pun macam tu, kita makan macam biasa. Petang pun kita ambil makanan ringan biasa. Malam kalau boleh, yang biasa, janganlah heavy sangat makan malam. Ala kadar atau sederhana saja. Jangan kita nak malam ni kita nak lanyak dengan ikan tiga rasa lah, apalah. Jadi memang sedap. Jadi malam kita kena kurangkan. Sebab proses keasidan tu akan bermula pada malam, masa kita nak tidur. Masa itulah dia akan proses benda-benda ni. Jadi kita elakkan daripada ambil benda-benda inilah. Okay? Apa yang saya kongsikan ni adalah pengalaman saya sebenarnya, agar ianya bermanfaat dan sekurang-kurangnya dapat membantu untuk mengelakkan kepada siapa-siapa dah diserang GERD, yang belum kena GERD lagi. So, sebagai panduan supaya dia berhati-hati. Dan saya mengidap pedih hulu hati ni satu masa dulu, dan perokok juga. Memang gemar makan pedas, dan memang saya gemar. Jadi itulah pengalaman saya lah. Disebabkan saya sambil lewat, kadang-kadang sakit perut biasa je lah ini. Tapi itulah dia punya tanda-tanda. Tapi saya ignore je, saya buat tak tahu je. Tapi bila dah kena, memang menderita, bertahun-tahun menderita, mencari ubat, mencari penyelesaian macam mana nak hilangkan GERD. Sekarang alhamdulillah, saya dah tinggalkan tabiat merokok, saya dah tinggalkan makanan pedas. Yalah, kalau makanan pedas ni, saya dulu makan dekat restoran, berulang kali bagi tahu dekat restoran tukang, jangan bubur cili, jangan bubur pedas, macam itulah, berulang kali. Takut ni. Jadi jika anda tergolong daripada 7 golongan berisiko ni, silalah ambil langkah berjaga-jaga, langkah mencegah sebelum terkena sebenarnya. Ya? Tapi jika sudah pun kita terkena, ataupun kita dah mengidap ataupun diserang GERD, atau pedih oleh hati ni,
Dalam channel saya yang ada yang terdahulu, ada cara-cara tips untuk sembuh dari GERD, anxiety, pedih hulu hati, acid reflux, heartburn ini. Jadi setakat ni saya berkongsi, nanti video seterusnya saya akan kongsikan lagi. So jangan lupa subscribe, tekan lonceng agar tidak ketinggalan nanti, dan share kepada kawan-kawan agar ianya bermanfaat. Saya mendapat pahala, saudara-saudara mendapat pahala kerana telah membantu mereka. InsyaAllah. Assalamualaikum.